Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sampai anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik kakak anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda semua satu, orang kata, macam pengetahuan lah, maklumat berkenaan dengan KWSP, yang mana Kumpulan Wang Sebenar Pekerja KWSP terus mencatatkan pertumbuhan kukuh dalam pendaftaran ahli baru sebanyak pertambahan 510,354 orang daripada tempoh Januari tahun 2022 sehingga kepada September tahun 2022, iaitu dalam tempoh 9 bulan sahaja sudah ada lebih daripada 500,000 pendaftaran baru pencarum. Okey, yang menjadikan sekarang ni jumlah keseluruhan pencarum KWSP adalah seramai 15.61 juta, berbanding pada sewaktu iSinar mula dilancarkan pada waktu itu kita mempunyai sekitar 14 pencarum KWSP yang aktif dan juga yang tidak aktif. Sekarang ini tahun 2022 kita dah ada 15.61, iaitu pertambahan hampir 1.5 juta, 1.6 juta, maafkan saya, 1.6 juta pencarum, yang mana pertambahan ini adalah salah satunya sudah tentu diakibatkan oleh pemulihan ekonomi negara yang lebih stabil, yang mana keadaan pasaran buruh dan juga sokongan dasar yang berterusan membantu KWSP mencatatkan nisbah pertambahan di dalam bilangan ahli yang aktif untuk mencarum. Okey, jadi apa isu ataupun apa yang kita boleh kaitkan dengan pertambahan ahli ini dan juga isu tuntutan KWSP bersasar, yang mana Abang Azmi Bilqis ada menyatakan bahawa apabila terdapat pertambahan ahli KWSP sebanyak 1.5 ataupun 1.6 juta secara keseluruhan, ataupun pertambahan ahli baru sebanyak 1.5 juta ni, maafkan saya, bukan keseluruhan. Okay, jadi ini bermakna isu untuk KWSP bersasar ini untuk diberikan pengeluaran kepada mereka yang terjejas atau sekali daripada kategori isi rumah, ibu bapa tunggal, mereka yang sudah tidak aktif mencarum, dan juga golongan-golongan tertentu ini adalah wajar untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan, kerana dari segi satu sudut kewangan KWSP sendiri itu kita yakin akan bertambah kukuh dengan kemasukan pendaftaran ataupun pertambahan ahli-ahli baru, yang mana mereka ini sudah tentu merupakan pencarum aktif yang baru mula bekerja, sama ada baru mula bekerja ataupun yang baru kembali semula kepada sektor pekerjaan. Jadi mereka ini sudah tentu akan orang kata mempunyai caruman mereka setiap bulan, dan berbanding dengan apabila iSinar dilaksanakan pada waktu dulu kita ada 14 juta pencarum, sekarang ni kita ada 15.6 juta pencarum. Jadi pertambahan sebanyak 1.6 juta ini sedikit sebanyak dapat memberikan pertambahan yang baik kepada KWSP untuk pengumpulan dana mereka, yang mana dana ini adalah dana persaraan pencarum tetapi digunakan untuk pelaburan bagi tujuan membolehkan pencarum ini mendapat pulangan yang lebih banyak berbanding dengan apa yang telah dicarum oleh kita dan juga apa yang perlu dicarum oleh pihak majikan. Lampu habis lagi sekali. Okey, jadi apabila pertambahan ini berlaku, ini menunjukkan bahawa ada kewajaran untuk diberikan pengeluaran KWSP kepada mereka yang sudah tidak aktif mencarum, kerana mereka yang sudah tidak aktif mencarum ini sebenarnya tidak memberikan apa-apa, orang kata, sumbangan dari segi nilai wang kepada KWSP, kerana mereka ini sudah tidak aktif, sudah 5 tahun tidak mencarum, sudah 7 tahun tidak mencarum, sudah 10 tahun tidak mencarum. Mereka hanya menikmati dividen. Dan satu perkara yang KWSP cuba kekalkan sekarang ini adalah untuk diberikan pengeluaran ini kepada mereka yang tidak aktif mencarum ini pada usia persaraan mereka. Malangnya mereka ini kebanyakannya boleh dikerjakan telah pun bersara awal, iaitu kadang pada usia 40 tahun, 45 tahun dan juga pada usia sebelum 50 tahun, disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu yang menghalang mereka untuk kembali semula kepada sektor pekerjaan. Jadi mereka ini, simpanan mereka ini tidaklah memberikan apa-apa, orang kata, pertambahan kepada KWSP itu untuk digunakan lebih meluas untuk pelaburan. Malah KWSP pula terpaksa membayar kepada mereka dividen, dan ini adalah satu perkara yang baik. Tetapi di sinilah kita lihat wajarnya untuk KWSP mempertimbangkan untuk membenarkan pengeluaran secara bersasar, kerana mereka ini seperti yang kita telah tahu, mereka ini adalah daripada golongan yang
terkesan dan juga telah pun dikatakan bersara awal. Jadi mereka ini tidak mempunyai sebarang punca pendapatan, tidak ada sebarang caruman aktif di dalam akaun kedai BSP mereka. Jadi wajarlah diberikan pilihan kepada mereka, bukannya satu orang kata pelaksanaan yang wajib, tetapi diberikan pilihan kepada mereka ini untuk memilih sama ada mereka ini ingin mengeluarkan wang caruman mereka itu seperti pengeluaran usia 55 ataupun memilih untuk mengekalkan. Dan pilihan untuk mengeluarkan ini pula haruslah orang kata diberikan satu jenis pengeluaran yang fleksibel. Maksudnya mereka ini boleh mengakses akaun kedai BSP mereka yang masih lagi mempunyai baki pada bila-bila masa saja bila mana mereka merasa perlu. Dengan jumlah penambahan pencarum sebanyak 15.6 juta yang menjadikan jumlah keseluruhan ini, pada saya kedai BSP atau pihak kerajaan itu sendiri sangat wajar untuk meluluskan pengeluaran kedai BSP ini secara bersasar kepada mereka yang terkesan. Seperti mana yang kita tahu, jumlah bilangan pencarum yang tidak aktif adalah sekitar 4 juta orang sahaja, dan daripada 4 juta ini bukan semuanya yang orang kata yang memilih untuk bersara awal ataupun sebagainya, tetapi ada juga yang tidak aktif caruman mereka ini disebabkan mereka ini sudah bersara tetapi mereka memilih untuk membiarkan wang caruman mereka di dalam akaun kedai BSP untuk menikmati dividen yang lebih tinggi. Jadi jika dibenarkan sekalipun, kemungkinan besar jumlahnya tidaklah terlalu banyak berbanding dengan pertambahan jumlah ahli aktif yang telah diperoleh oleh pihak kedai BSP dalam tempoh 2 tahun sejak pandemik COVID-19. Ini adalah satu orang kata pertambahan, satu nilai yang mana kerajaan melalui kedai BSP harus mengambil serius perkara ini untuk mempertimbangkan melaksanakan pengeluaran kedai BSP secara bersasar, terutama sekali kepada mereka yang terkesan, kerana mereka ini sudah tidak ada lagi hala tuju ataupun sudah tidak ada lagi bantuan yang mereka boleh perolehi bagi meneruskan kehidupan mereka seharian. Kita tidak perlu ataupun kita jangan terlalu gusar sangat tentang hari persaraan ataupun usia persaraan mereka, kerana setiap hari dan juga pada hari ini mereka ini masih lagi terkesan dan boleh dikatakan terkontak-kantik untuk meneruskan kehidupan harian mereka. Jadi saya harap satu pertimbangan yang konkret, satu pertimbangan yang sangat solid daripada pihak kerajaan, terutamanya sekali melalui pihak KDBSP dan juga Kementerian Kewangan untuk mempertimbangkan pengeluaran KDBSP ini secara bersasar. Itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya ataupun di ruangan TikTok saya, Video Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.